Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita insyaAllah di muka surat 29. Betul tak? Babu buka'il walidain tajuk,nya. Bab pada menyatakan tangisan kedua-dua ibu bapa. Berarti kita penyebabnya nangis. Apa hukumnya? Kalau kita lihat dalam hadis ni, Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibni Salamah an Ziyad ibni Mikhraq an Taysalah أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. الله أكبر. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, menangisnya kedua-dua ibu bapa adalah termasuk daripada kederhakaan dan dosa-dosa besar. Maksudnya mun kita penyebabnya nangis. Okay. Kita mungkin menyebut sesuatu yang membuatnya jadi tersinggung. Terusnya nangis. Maka kita mendapat dua benda. Satu derhaka. Kedua kita mendapat dosa besar. Apa arti dosa besar? Dosa besar artinya perlu bertaubatlah. Minta maaf dengannya, bertaubat, dia akan membuatnya menangis lagi. Ya, artinya dosa besar. Okay. Kemudian kita dicap sebagai penderhaka. Anak yang derhaka. Baik. Kemudian kita lihat hadis ini, mungkin kita nanggap tadi, menganjurkan untuk kita supaya mengucapkan perkataan lemah lembut kepada orang tua. Kerana orang tua tu nya sensitif. Kadang-kadang kita ada niat pun nak nyuruhnya nangis. Tapi nya nangis. Kita perlu faham lah. Kerana nya dah tua. Nya sik tahan emosinya. Dulu kan yang jaga kita. Nya semua berkuasa. Nya beri kita makannya, nyesah baju kita, nya. Apabila kita dah besar kan kita jadi macam lepas daripada tangannya. Ia membuatnya rasa kehilangan. Saya kena tu dah tua macam tu, baru terasa. Lepas tu macam tu, pada rasa mak bapak kita dulu. Anak kecil sih, kena kita main dengannya. Apabila anak kita dah besar, dah makin besar, makin dah berbini, dah berlaki, kita rasa hilang. Ni, nak selalu ditimang, dia apa dulu, hilang. Kemudiannya dah dimiliki oleh orang lain. Monok lakinya dah dimiliki oleh bininya. Monok puannya dah dimiliki oleh lakinya. Masanya untuk mak bapaknya hanya sedikit. Setengahnya hari raya enggak ada cengol muka. Ia menimbulkan sensitiviti dalam jiwanya. Tapi nya sik madah. Orang tua tu nya sik kan madah. Nya mendam aja. Okay? Mungkin nya nangis sendirian tanpa di depan kita nya nangis. Okay, nya nangis bukan di depan kita. Mau nya nangis depan kita senanglah. Karena satunya si mau nyusah anaknya. Biarnya rasa susah, asalkan anak si susah. Biarnya sedih, asalkan anaknya gembira. Ya. Apabila anak dah besar. Maka membuatnya makin sensitif. Mungkin dengan sebab ia tadinya nangis.
Kalau benar dengan sebab ianya nangis, erti kita punca, maka kita termasuk dalam apa sebut hadis tadi, al-uquq wal kabair. Uquq tu bahasa Arab artinya dicap sebagai penderhaka. Al-kabair, dosa besar. Dua, derhaka dan dosa besar. Sebab kita menyebabnya menangis. Menyebabnya menangis. Baik. Kemudian sebab dalam tuknya menyarankan supaya kita perlu mengucapkan perkataan yang lemah lembut kepada orang tua. Semakinnya tua, semakin sensitif. Makinnya tua, semakin sensitif. Yang rasa kesepian seorang diri. Tambah pun lakinya dah mati. Atau bini dah mati. Dia tinggal seorang. Anak saya ada. Anak semua ada dalam rumah dia pun. Sebab ada setengah anak. Ada setengah anak. Dia si mau nikah. Kerana terlalu prihatin dengan mak bapaknya. Dia nak jaga mak bapaknya. Sampai bila-bila. Okey. Ya, yang pertama hadis tadi, hadis nombor 31. Kemudian kita lihat hadis seterusnya, iaitu hadis nombor 17. An Abi Ja'far Mu'az bin Fud tadi hadis 17. Babu da'watil walidain. Bab pada menyatakan doa kedua-dua ibu bapa. Apa martabat doa ibu bapa? Nya mendoakan kita. Hadis ini haddatsana Muaz ibni Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu an yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatun lahun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Abu Hurairah berkata, Nabi telah bersabda 3 doa yang mustajab, yang makbul, yang tidak diragukan lagi padanya, pasti mustajab. Pertama, doa orang yang kena zalim. Kita zalim orang, punya berdoa, bala untuk kita, Allah terima. Mungkin kita ngambil getahnya, mungkin kita pernah memfitnahnya, kemudian dia berdoa. Okay. Maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa orang yang musafir. Orang yang nak pergi berjalan, pergi musafir. Pergi Mekah misalnya. Atau pergi ke mana. Sebelumnya pergi kan sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat musafir. Kayaknya berdoa. Tapi kadang-kadang kita nak jemaah haji. Orang nak pergi haji. Yang berdoa imam. Orang tinggal doa. Salah. Konsepnya salah. Sepatutnya yang berdoa orang nak pergi haji ya. Berdasarkan hadis tu, tak ada hadis-hadis lain lagi. Tapi jadi budaya masyarakat Melayu terbalik. Yang nunggah orang di masjid disuruh tang ke rumah mulah wida' dah. Mulah wida'. Wida' tu artinya selamat tinggal. Mulah haflah wida'. Sepatutnya mengikut agama, orang nak pergi ya berdoa. Karena doa orang nak pergi musafir mustajab. Tapi terbalik. Imam disuruhnya berdoa, nyemput tukang amin aja. Jadi bertentangan dengan hadis yang kita baca tu tadi. Karena Nabi madah 3 perkara orang mustajab doa.
Satu, orang kena zalim. Kedua, orang yang nak musafir. Dan ketiga, doa ibu bapa kepada anaknya. Doa ibu bapa kepada anaknya juga merupakan doa yang mustajab. Nggak main. Punya doa kecelakaan kita habis. Mustajab. Sebab jangan nyuruhnya nangis. Okay? Bila hati terlalu gelap sedih, dia mendoa, terkeluar daripada mulutnya. Okay? Maka kita kena. Sebab doanya mustajab. Wah, bahaya. Okay? Kerana doanya mustajab. Kita dapat ambil pelajaran daripada hadis yang ringkas tadi. 3 orang. Doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak baik dia Muslim atau kafir. Si kira. Kita jahit orang kafir sama juga. Dia berdoa, Allah terima. Apalagi lah kalau sesama Islam. Orang kafir pun mengikut buku tu termasuk juga. Dan yang kedua, doa musafir mustajab kerana ia berdoa kepada Allah dengan hati yang luluh, hati yang ikhlas. Kerana dia nak musafir, kan kemungkinan akan berlaku macam-macam. Mau kita pergi. Macam kita nak pergi Mekah. 9 jam dalam belon. Takut. Macam-macam boleh berlaku. Mau pergi KL 1.5 jam. Mungkin kita rasa macam aman. Untuk 9 jam. Nempuh berapa benua. India ditempuh. Pakistan ditempuh. Afghanistan ditempuh. Nak datang ke Saudi. Cuaca macam-macam. India hujan. Pergi ke depannya, guntur kilat. Pergi ke depan. Ya, belengkang. Maka orang nak musafir, dia mesti doanya ikhlas ataupun khusyuk. Ya Allah, selamatkanlah pemergianku. Selamatkanlah kenderaan belon yang ku naik. Datanglah dengan selamat. Jadi doanya betul-betul tulus dari hatinya. Sebab ya doanya mustajab. Jadi kita ambil peluang ya. Kalau ada orang musafir, kita berdoa lu. Kita pergi ke rumah orang nak musafir. Macam mana nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi jalan-jalan, nak pergi mana-mana lah. Kira asalkannya bukan pergi untuk maulah maksiat. Kita ambil peluang. Menyerut kita ke rumah, kita tukar kebiasaan masyarakat kita. Kerana kebiasaan masyarakat kita, orang tinggal lah berdoa. Ada imam, ada apa dia tunggah. Nyempun tukang amin aja. Ataupun kadang-kadang si duduk siap nyempun. Nyempun dapur. Datuk je macam-macam berzikir macam di luar. Bermarhaban dan sebagainya. Jadi konsepnya salah. Yang betulnya kita ambil peluang orang nak musafir untuk supaya berdoa untuk kita yang tinggal juga supaya yang doakan kita selamat, baik, sembuh daripada penyakit dan sebagainya. Kerana hati orang nak musafir dekat dengan Tuhan. Dalam tu nyebut luluh. Luluh tu artinya tulus ikhlas hatinya. Kita ambil peluang ya. Okey, hatinya masa yang khusyuk, ikhlas, maka doanya diterima. Kemudian yang ketiga, hak kedua orang tua terhadap anak merupakan hak hamba yang paling utama untuk dipenuhi. Kita kan ada hak orang tua atas kita, hak kita ke atas orang tua. Mesti kita penuhi. Apa? Kita perlu berbuat baik dengan orang tua. Bercakap lemah lembut dengan orang tua. Menghormati orang tua. Okey? Ngambil peduli halnya. Tambah punya dah makin tua. Mundoloknya gig muda sikit, mungkin kita jarang melawatnya. Semakinnya tua, makin selalu kita melawatnya. Nya saya akan minta lawat mak lo, nya nyimpan aja. Nyimpan aja. Cik kita dah tua, umur dah masuk
kepala 6 tu. Saya tu, mula terasa ya. Perasaannya dah mula. Sensitif. Sensitif. Padahal kadang-kadang anak kita bukannya niat nak dakangnya kita, tapi kita ya oversensitif. Karena faktor umur makin tua. Merasa sepi, kesunyian. Ni Datuk dulu, kau main bisin di rumah dulu. Rami. Tok ni si ada. Si ngabas aku kasih dak ya. Ni dah anak dah cucu ku. Si ngabas aku. Datang perasaan. Tambah pun kita sakit gitu. Allahu Akbar. Lagi lah. Perasaannya macam-macam. Complicated sebenarnya. Kita dengan orang tua kalau kita si pandai. Mengatasi. Kadang-kadang kita anggap mak bapak kita macam nyegit muda dulu. Sesikitnya kelakar, kita bantah. Kita bangkang. Dulu okey lah, hanya pikirannya lagi okey. Makinnya tua, sekali tenunggahnya si dengarnya, telinganya dah mula pekak. Tama dah, mak. Macam ni teh, Kanya ibu, Dia teh mak, kita dah dengar tak dah matilah. Ya anak istiqoti macam ni. Oi, mak kau, masa kau pergi baby dulu, nyagit muda. Apabila kau dah besar sikit, nya pun masih muda, umur 30-an. Kau besar sikit sekolahnya masih juga muda, umur mungkin 40-an. Besar sikit lagi, kau masih muda, nya masih muda je, mungkin bawa umur 50. Pap kau dah beranak, dah berbini, nya dah umur 60 lebih dan 70. Tentulah sidak anggotanya dah makin berkurang. Telinganya dah sentuh dengar, matanya dah rabun. Penyakit yang membuatnya jadi si alert dengan tentang anak yang si tak erti tu. Yang menganggap maknya masih kedak zamannya lagi kecil dulu. Sepatutnya anaknya berfikir. Sebab ya Allah Subhanahu Wa Taala mengitanangkan dalam ayat dalam hadis tu tadi, yang ada hak kedua orang tua terhadap anak merupakan hak hamba yang paling utama untuk dipenuhi. Wajib kita memenuhi hak-haknya. Kewajipan-kewajipan kita terhadapnya maksud hak. Keduanya berhak mendapatkan pelayanan. Wajib kita melayannya. Bukan sunat, bukan apa. Wajib. Penjagaan dari sang anak. Anak wajib melayan mak bapaknya, wajib menjaga mak bapaknya. Si mau melayan, si mau menjaga berdosa. Sekadar kita mampulah maksudnya. Kita kan ada keluarga juga. Memang kita bagi masa. Bagi masa, ni untuk mak bapak, ni untuk keluarga kita. Kita perlu bagikan masa. Tambah-tambahnya dah semakin tua. Dia makin memerlukan kita. Ndaklah sang anak berlaku sopan dan bertutur kata lembut kepada keduanya. Lembut, kelakar. Kenanya sensitif. Kita sikit kerasnya dah kecil hati. Nyesik nampak. Orang tuanya nyesik ngeso. Orang tua tu, kelak kita dah tua tahu. Orang tua tu nyesik akan menunjuk kesedihannya. Biarnya menangis dalam tu. Nyesik mau anaknya tahu. Nyesik mau anaknya susah hati.
Okey. Nya begitu menjaga hati kita, sedangkan kita si menjaga hatinya. Ya masalah. Nya terlalu menjaga hati kita, tapi kebiasaan anak-anak si menjaga hati mak bapak. Baik, bersopan santun dan bertutur kata lembut kepada keduanya sehingga mereka mendoakan kebaikan bagi anak mereka yang akan dikabulkan. Mungkin kita baiknya setiap dalam sujudnya berdoa untuk kita. Anakku ya baiknya macam ni pun aku tu cerewet tak masih je lemah lembut dengan aku. Ya Allah, ampunkan dosa anakku ya, yang jaga aku ya Allah. Berikan rezeki, murahkanlah rezekinya. Jadi kalau anak-anaknya anak yang saleh, cucu-cucuku saleh. Hanya terus berdoa untuk kita, mak bapak. Kena, ya dalam lain ni kena balas doa. Doanya ialah mustajab. Doa yang timbul daripada hatinya gembira. Nangga anaknya baiknya. Okey, membuatnya jadi terus berdoa. Jadi doa ialah tadi yang disebut 3 jenis yang dimustajab doanya. Termasuk doa ibu bapa kepada anaknya. Baik. Kemudian kita lihat hadis panjang sikit tu. Atau contoh. Contoh orang ngecik hati mak. Panjang hadis tu. Ayyash bin Al-Walid mengkhabarkan kepada kami. Ya. Haddatsana Ayyash bin Al-Walid. Qala haddatsana Abdul A'la. Qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq. Sibuh bacalah nama-nama orang, kita terus qala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. ما تكلم مولود من الناس في المهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج قيل يا نبي الله وما صاحب جريج قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يوسر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يوسر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يوسر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج كتمعنا حتى تنظر في وجه المومسات ثم انصرفت فأبى الملك بتلك المرأة ولدت فقال ممن قالت من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم قال اهدموا صومعته وأتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت فجعله يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك قال أنت تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قالوا هو ذا في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال راعي البقر قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. Panjang. Daripada Abu Hurairah beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak berkata-kata bayi daripada kalangan manusia di dalam buayan, melainkan Isa bin Maryam dan sahib Jurej. Dalam sejarah Islam,
2 orang baby yang pandai kelakar. Satu Nabi Isa. Kan dia maknya dituduh berzina. Kan Maryam dia mesti laki bah. Tiba-tiba beranak. Bila ngembak anaknya ke kaumnya Bani Israel, sidak nuduh tu anak zina. Nabi Isa lagi kecil, bawa lahir. Maryam madah tanya biar kecil tu. Siapa bapak? Siapanya? Isa pun bercakap, aku adalah hamba Allah, aku akan menjadi Nabi bagi Bani Israel. Yang kelakar. Yang kedua, baby yang pandai berkelakar ialah tu tadi, Sahib Jurej. Ada seorang pemuda yang rajin beribadat. Sampainya molah sigit bilit pakainya beribadat. Namanya Jurej. Lalu ada yang bertanya, wahai Nabi Allah, siapa Sahib Jurej? Rasulullah telah menjawab, Jurej adalah seorang lelaki rahib. Rahib tu artinya alim lah. Orang yang kuat beribadat. Yang beribadah di saumiyahnya. Yang ada sebuah tempat di polanya kerja ibadat. Sembahyang kerjanya. Dan adalah nyatuk pengembala lembu. Mengiring gembalaannya di bawah tempat ibadah Jurej. Ada seorang pengembala, bukannya pengembala lembu. Ada orang pengembala lembu yang selalu datang ke Siah. Ke tempat ibadat Jurej tadi. Dan ada seorang perempuan penduduk kampung menemui pengembala itu. Seorang penduduk kampung, perempuan gigi muda lah. Selalu ngagak pengembala itu. Jurej ibadat di atas tu, di rumahnya. Satu hari peristiwa, pada satu hari datang ibu Jurej ya. Kan dia tengah semayang. Semayang. Maknya nunggah, Jurej. Wahai Jurej. Jurej ketika itu sedang salat. Maka Jurej berkata dalam hatinya, masanya sembahyang, hatinya berkata-kata, aku nak ngagak tunggah makku kah atau aku nak carry on ajak salat, teruskan ajak salat. Dia pun memilih untuk teruskan salat, dia abainya nyaut tunggah maknya tadi. Kan dalam Islam, apabila kita sembahyang sunat, nyata tengah sembahyang sunat. Mumak kita nunggah, batalkan salat. Kan cuma hukumnya. Sembahyang wajib sih, sembahyang sunat. Karena menyaut seruan mak wajib. Sedangkan sembahyang itu sunat. Sembahyang sunat. Jadi Jurej tu masa sembahyang sunat, maknya nunggah, ya Jurej. Dalam hati berkata, agak tunggah makku kah ataupun aku terus sembahyang? Terus sembahyang aja, tandanya aja orang tua. Kemudian maknya, maka Jurej berpendapat bahawa untuk mengutamakan salatnya. Kemudian ibunya memanggil lagi. Dengan lebih nyaring lagi. Jurej! Buat kali kedua. Maka berkata dalam hati Jurej, semayangkah agak makku? Semayang saja tandanya. Oh tuan. Malai pada cuma. Ibuku atau salatku, Jurej memilih untuk mengutamakan salatnya juga. Kemudian ibunya memanggil dengan lebih nyari lagi. Jurej! Buat kali ketiga, maka berkata Jurej dalam dirinya, ibuku atau solatku. Jurej tetap memilih untuk mengutamakan solatnya. Maka ketika panggilan ibunya sudah tidak bersahut, cik disahutnya, ya lu gagu semayang. Yang sunat. Maka ketika panggilan ibunya sudah tidak disahut, ibunya berkata, lamati maknya. Semoga Allah tidak mematikan engkau, wahai Jurej, sehingga kamu mendapat wajah para pelacur. Mak, supaya kau dapat fitnah daripada pelacur pula. Kerana kau sengoknya tunggah aku. Kecil hati maknya. Jadi berkata-kata hati. Bukannya nyebut dia ke mulut. Dalam hati. Jurej ya. 3 kali aku nunggah kau, kau siap sahut.
Mudah-mudahan kau akan mati kecuali kau mendapat fitnah daripada seorang pelacur. Okey, kan pelacur nak selalu datang tadi ngagak pengembala dia bahar. Pelacur ya. Kemudian ibunya pun jalan, lari ke lain lah ibunya. Kak nunggah teh juret si nyaut. Juret masih semayang. Mungkin kita kena tu, mungkin kita si tahu hukum sama je macam ya. Kena. Ku pergi semayang mak. Memang pas semayang sunat. Kita nunggah. Dia nak pergi mak nunggah. Padahal dalam Islam, semayang sunat, mak bapak nunggah, batalkan semayang. Agaknya. Kena. Semayang kan sunat. Nyaut tunggah mak kan wajib. Nak wajib ni apa? Nak sunat ni apa melawan nak wajib? Agak nak wajib lah. Nyaut tunggahnya ya wajib bah. Sedangkan kau salat sunat. Okey? Jadi boleh kita membatal salat kita untuk ngagak panggilan ibu. Tapi jurisdiknya milih untuk terus salat. Maka maknya kecil hatilah. Kemudian dibawa menghadap raja perempuan tersebut yang telah melahirkan bayi. Pelacur itu nak selalu dating dengan pengembala dekat rumah tempat Jurej ya sembahyang. Lalu raja itu bertanya kepada perempuan tersebut, dari hubungan dengan siapa anak ini? Anak kau lahir, siapa bapaknya? Tak kata, apa kata perempuan pelacur ya? Perempuan pelacur itu menjawab, bapaknya Jurej. Akan fitnah. Maknya tadi kan berdoa. Kau akan mati kecuali kau mendapat fitnah daripada pelacur. Kerana kau ngecik hati aku sebagai ibu. Okey? Raja itu berkata, tuan punya tempat, Jurej no ada tempat ke ibadat kah? Kata raja nanya, perempuan pelacur ibadah menjawab, benar. Raja berkata, kalian hancurkan tempat peribadatannya dan bawakan dia kepadaku. Ubuh tempatnya ibadat. Mbaknya ke situ. Apakah benar Jurej ya berzina dengan pelacur? Si benar. Yang berzina dengan pelacur pengembala tadi. Tapi Allah kabulkan doa maknya Jurej karena si mau menyahut seruannya supaya dapat fitnah. Kena benar fitnah. Nak madah bahawa doa mak bapak tu makbul. Kita tak madah nak lewat je mak. Si sabar-sabar kita bala tunggu ku habis semayang. Nah. Atau kita berhenti semayang kejap, agak mak tak mak. Kami semayang. Ya lambat sikit agak. Okey pada Tok Jurej si. Lalu terus saja semayang. Dia agak maknya pun isi, madah pun isi. Sampai maknya kecil hati. Lalu berkata-kata hati maknya. Tahan kau dapat fitnah. Okey. Allah makbulkan kini. Okay. Kemudian maka mereka pun menghancurkan tempat peribadatan Jurej tadi. Dengan kapak. Habis. Sehingga menjadi rata. Dan mengikat tangan Jurej. Jurej diikat. Kerana dituduh berzina dek. Ikat dengan pada lehernya dengan tali. Dan membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanannya Jurej dilalukan di hadapan perempuan-perempuan lacur tadi yang nuduhnya berzina tadi. Jurej melihat mereka lalu dia tersenyum. Dan perempuan-perempuan lacur melihat Jurej di tengah-tengah manusia. Maka raja bertanya, apa sangkamu tentang ini? Jurej menjawab, apa yang engkau sangkakan maksudkan? Raja berkata, dia perempuan pelacur.
mengatakan bahawa anaknya dari hubungannya denganmu. Ya pelacur ya tadi madah. Raja madah. Nya madah anak nak bawa lahir ya, bapaknya kau. Benar kasih? Kau telah berkata begitu. Perempuan pelacur, lalu ditunggahnya pelacur ya. Jurej. Perempuan. Benar kau madah anak yang dimbak kau ya adalah hasil berzina dengan aku? Jawab perempuannya, benar. Aku ada madah cemiangan raja. Jurej berkata, di mana bayimu? Ni yang biar kecil dek. Nak bawa lahir. Setidaknya pandai kelakar lah. Kerana yang pertama tadi, yang pandai kelakar masa kecil, siapa? Nabi Isa. Itu kedua. Ni bayi nak dilahir kau yang padah kau anak hasil zina kedua tu. Ada dalam bilik kata pelacur. Tunggah mbaknya ke situ. Angkat mbak ke situ. Mereka menjawab, itu dia di pangkuan ibunya. Maka Jurej pun menghadapnya. Lunya ngagak bayi ya. Tanyanya, siapa bapakmu? Wahai bayi, siapa bapakmu? Bayi itu menjawab, bapakku pengembala lembu. Bapakku pengembala lembu. Apa pengembala lembu nak selalu duduk debah bilik tempat Jurej beribadat ya. Yang jaga lembunya di siap. Bapakku adalah pengembala lembu. Raja berkata, apakah mahu lalu raja pun, si salah lah Jurej tu. Tapi kan Jurej dah malu, seluruh kampung dah tahu. Namanya kan tercemar dah. Kerana perempuan pelacur yang ngaku. Hasil daripada kecil hati maknya tadi, Allah terima direct. Terus Jurej dipermalukan walaupun si pernah melakukan zina tersebut. Tercoreng juga lah. Malu juga lah. Sebelum benda yang selesai, tak malu juga. Ditangkap, diikat leher, diikat tangan tu, diikat leher tu sekali. Dengan tali. Ditulak-tulak. Okay? Timbak depan raja. Malu, dipermalukan. Kerana kau si nyaut tunggah mak kau. Mak kau kecil hati. Mak si kecil hati si hal. Pakai kali anak kita semayang. Cibo tu kan. Mak kita pun si tahu hukum juga. Misalnya. Nyegit semayang. Patutlah si nyaut aku. Wahai semayang sunat. Dalam Islam. Kau perlu nyaut. Dalam Islam kita mesti nyaut. Mak bapak kita nunggah kita. Walaupun kita tengah salat. Kita mesti nyaut. Batalkan salat. Asalkan salat salat sunat. Tinggi si martabat ibu bapa. Tinggi. Sebab derhaka dengan orang tua tu. Besar dosa. Besar dosa. Okey. Baik. Terus raja madah nak ganti rumah tempatnya ibadatnya. Wahai Jurej madah. Apakah mahu kami bangunkan kembali rumah ibadatmu daripada emas? Raja dah rasa bersalah tak lah. Jurej menjawab, tidak. Si ibuh lah makin emas indah. Raja berkata, dari perak? Jurej menjawab, tidak. Raja berkata, lalu dari apa kami bangunkan rumah ibadatmu yang kami rubuh tak? Jurej menjawab, kembalikannya seperti asalnya. Polangan kayu macam biasa. Raja bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum? Jurej menjawab, untuk satu perkara yang telah aku mengetahuinya. Jurej pun senyum. Dek. Raja nanya, apa hal kau senyum? Telah sampai kepadaku doa ibuku. Sidak madah. Apa sebab fitnah yang berlaku ke atas kau? Dek? Ya akibat daripada doa mak kau, mak aku, dia tahu.
mak aku berdoa kerana aku si nyaut masanya nunggah aku ke tengah sembahyang sunat. Yang buatnya senyum. Okay, senyum. Senyum sinis lah. Kenapa kau senyum, kata raja? Aku bawa tahu rupanya fitnah yang nimpa aku adalah doa ibuku yang marah kerana aku si nyaut panggilannya. Allah malu dengan aku disebabkan dosa aku yang si nyaut panggilan ibuku. Kemudian Jureid mengkhabarkan kepada mereka apa yang telah berlaku. Jadi kita nanggap pelajaran daripada hadis tu tadi ialah betapa agungnya berbakti kepada orang tua. Sampai cemas sekali. Direct Allah terima doanya. Ia menanda agungnya, hebatnya, tingginya martabat orang tua. Penegasan keutamaan hak ibu terhadap anak dan penjelasan bahawa doanya merupakan doa yang mustajab. Khususnya ibu. Bapak sama juga lah. Tapi ibu lebih lagi. Sampai Nabi nyebutkan dalam hadis 3 kali, siapa yang patut aku jadikan yang aku taat, Nabi ngata ummuka, ibumu. Tanya lagi sekali, siapa yang sepatutnya untuk aku taat? Ibumu, kata Nabi. Kali ketiga, siapa yang patut aku taat ya Rasulullah? Ibumu. Baru Nabi madah yang keempat, dan bapakmu. Okey? Ibu. Orang yang masih ada ibu ya, jagalah bagus. Okey? Jangan sampai yang kecil hati. Menyerah mati, kita nyesal. Nyesal. Kita kan makin tua. Kita akan jadi kelak nyawa. Tuk masa tu kita segar lah. Dalam 10 tahun. Ini dah lama 10 tahun gini tu. Dalam umur tu 40 masa tu. 10 tahun, 50 dah. 50 dah kira tua. 20 tahun dah, umur dah 60. Dah tua. Kita akan jadi kedaknya juga. Satu masa. Okey. Kelak anak kita maulah benda sama macam kita maulah dengan mak kita. Bau masaya kita terasa. Terasa masa kita pergi bujang dulu, pergi muda-muda dulu kan. Mak nyuruh ke kedai ke nyuruh apa. Nah, si pandai mau. Kita ajak disuruh kita marah. Malas waknya jalan. Kepak kaki aku. Wah, bila aja kepak. Si mau suruh. Pergi ambil air. Macam pergi zaman orang dulu. Mandi pakai air telaga. Kau ke air telaga. Di kampung. Pemalas nak mati leput. Si mau ngau. Mak ampulah. Apa kasih dibalas? Dibalas. Si pun dibalas hal macam ya. Hal lain. Nyuruh kita sakit hati. Kerana ya janji Allah. Nya akan balas. Masa tu lo. Tunggunya besar lo anak kita. Anak tu kan apabila dah makin besarnya, dia macam-macam je olahnya. Yo kita sakit hati. Masanya kecil, kita kontrolnya. Siapa mula papa. Papnya dah makin remaja, bercampur dengan kawan-kawan nak si betul, habis. Kita sakit jiwa oleh. Ia salah satu balasan. Balasan. Jiwa kita jadi si tenang. Balasan. Ni. Allah akan balas berbagai-bagai macam. Mungkin disebabkan kecil hati mak kita di pola kita kedai ya. Ditahannya aja. Berkata-kata macam mak Juresh tak. Dahan kau dapat fitnah. Kali tak benar juga dapat fitnah. Okey. Mudahan kau didahaka oleh anak kau juga.
Menyamadah macam ya. Kau dah kangen mak, si Omat mak, kau ajang mak, si pandai ngabas mak, dah anak pada besar lah, malah kau kedai juga. Coba bayangkan kalau mak kita kelakar bunyi ya. Dah anak kau malah kau kedai juga. Terjadi. Okay? Bawa kita rasa, ya Allah, nyesal. Tapi mak kita dah siap dah mati. Siapa lagi nak minta maaf, nak apa semua ni, apa lagi? Dia dah mati. Bertemu di akhirat kelak lah. Depan Allah akan bertemu, saling menghujah. Okay? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Baik, yang kedua, penetapan adanya karamah wali. Allah jadikan ibu bapa kita ya sama dengan wali sebenarnya, ada keramat. Ibu lah cari wali mana-mana pun, wali dak Habib datang dari sini ke. Kambuh je. Mak bapak kita ya dah wali kita. Semua kata-katanya, doanya mustajab. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita percaya dengan karamah wali. Wali itu memang wujud. Karamah. Tapi bukan sembarangan lah. Sekali kita nak ngecap mandanya itu wali si. Penetapan adanya karamah wali dan hal ini merupakan mazhab Ahlus Sunnah, berbeza dengan mazhab Mu'tazilah yang si percaya dengan benar kedaya. Anjuran agar berwudu dan melaksanakan salat ketika nak meminta suatu perkara yang penting kepada Allah. Berwudu dulu. Dan wudu telah dikenal dalam syariat umat terdahulu, dan dalam riwayat Al-Bukhari terdapat lafaz fatawadda au wasalla, lalu ia berwudu kemudian melaksanakan salat. Artinya Jurais itu walaupun bukan umat Nabi Muhammad, itu hidup di umat mesti silap umat Nabi Musa alaihissalam. Apakah tidak ia berwudu juga mas saya? Berdasarkan hadis tu, Jurais sebelum sembahyangnya pergi berwudu dulu. Okay, ada disebut. Artinya syariat wudu tu bukan aja di zaman Nabi Muhammad SAW, malah disyariat di umat-umat terdahulu, umat Nabi dahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi segala macam. Memang syariat wudu tu memang udah ada. Walaupun tak nyasit semayang 5 waktu macam kita. Hanya cuma semayang 2 kali sehari aja. Sekali pagi, sekali petang. Okay? Semayang 5 waktu tu cuma ada di zaman Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Mi'raj ke langit. Allah memerintahkan umatnya supaya semayang 5 kali sehari. Sebelumnya umat semayang 5 kali. Semayang cuma 2 kali sehari sahaja. Ada yang kata 3 kali. Ada yang kata sekali. Khilaf ulama berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi mungkin terangkan dalam hadis tu tadi, begitu besar karamah yang Allah beri kepada ibu bapa kita. Terlintas di hatinya. Si perlunya berdoa macam ya, terlintas. Sakit hati terjadi. Saya ada perlunya nak goyang susu lah, ada setengah dalam cerita Melayu nak. Aku haramkan minum susuku. Ya, saya ada Islam kedai ya. Ni ada air susu haram. Air susu halal. Saya ada cap jakim saya. Saya ada. Ya style Melayu. Saya nak dahaka dia haramkan minum susu. Ya saya ada kedai ya. Okay. Kena air susu yang memang milik anak. Mesti perempuan, cuba tak nak perempuan. Punya si belaki ni ada air susunya. Tenang kan, biar darah ni ada air susu. Papnya belaki, keluar anak, susunya kembang. Banyak air. Dari sini air. Bah.
Kadang perempuan tenangga bila kembangnya nangis sakit. Banyak air susu. Artinya air susu ya siapapun. Baby. Okay? Saya ada perlu minta halalnya. Nah, halal susu saya ada perlu. Kerana air susu ya adalah memang air susu untuk baby. Orang dah nikah tahulah. Macam ni kembang air susu bini kita nak. Apabila kat beranak, teri saja. Penuh, dua-dua gig penuh. Baik, itulah keistimewaan yang Allah SWT berkurnia kepada ibu dan bapa kita, khususnya ibu. Mungkin saya rasa setakat aja dulu lah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan